Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kelas 3 Ihsan, sebelum kita mulakan sesi kelas kita pada petang ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dan juga doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pertama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Kita ucapkan alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz Arab semua murid-murid tahun 3 Ihsan dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan yang baik semuanya. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi Ustaz Arab semua dah makan, dah solat zuhur semua kan? Okay, baik. Jadi kita akan sambung kelas kita pada petang ini dengan subjek akidah. Baik, dalam kelas yang lepas kita dah belajar berkenaan dengan tajuk yang terakhir untuk tahun 3. Tajuk akidah yang terakhir untuk tahun 3 iaitu sifat wajib bagi Allah, sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak yang lepas? Saya tak ingat dah. Ingat. Okey, baik. Tak apa, kalau tak ingat tak apa, sama-sama sebelum kita masuk kepada sambungan yang lepas, kita akan ulang kaji sedikit dahulu. Kita akan ulang kaji apa yang kita dah belajar dalam kelas yang lepas. Okey, baik. Jadi Ustaz akan kongsikan, Ustaz akan sharekan slide seperti mana dalam kelas yang lepas lah. Okey, baik. Semua boleh nampak ya slide tu? Okey, baik. Ingat lagi tak? Ingat lagi kan? Tak apa. Kalau tak ingat pun tak apa. Kita akan ulang kaji sikit-sikit. Kita akan ulang kaji. Sambil-sambil sebelum kita masuk. Jangan conteng-conteng. Jangan conteng-conteng. Okey, baik. Baik, kita dah masuk ke tajuk yang terakhir. Tajuk yang terakhir untuk subjek akidah iaitu qiyamuhu binafsihi. Semua ikut sama-sama. Apa yang Ustaz sebut? Qiyamuhu binafsihi. Baik, kita sebut satu-satu dulu. Kita sebut satu-satu dulu. Qiyamuhu binafsihi. Baik, sekali lagi. Qiyamuhu binafsihi. Baik, jadi ini sifat Allah, sifat yang keempat di dalam urutan sifat wajib bagi Allah. Bermula daripada Allah bersifat wujud, kemudian qidam, baqa. Minta maaf, yang kelima bukan yang keempat. Yang keempat kita dah belajar yang lepas, mukhalafatuhu lil hawadith, dan ini sifat yang kelima belajar, qiyamuhu binafsihi. Okey, baik. Jadi kita tengok yang pertama, apakah pengertian ataupun maksud Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Baik, dalam kelas yang lepas kawan-kawan ada yang dah baca, kawan-kawan dah bacakan. Ini kita ulang kaji dulu. Lepas ni kita akan masuk kepada kelas yang hari ini. Sepatutnya kita belajar berkenaan dengan dalil. Dalil ataupun bukti Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, dan juga kesan jika kita beriman dan tidak beriman Allah SWT bersifat qiyamuhu binafsihi. Okay, baik. Pengertian dahulu. Pengertian dalam kelas yang lepas, semua tumpukan perhatian kat slide yang Ustaz tunjukkan tu. Tengok pergerakan mouse yang Ustaz lalukan bawah perkataan tu.
Baik, maka pengertian untuk qiyamuhu binafsihi artinya Allah berupaya dengan sendirinya. Okey, baik, semua sama-sama sebut Allah berupaya dengan sendirinya. Allah berupaya dengan sendirinya. Okey, baik, sekali lagi ramai-ramai sebut sama-sama. Baik, Allah berupaya dengan sendirinya. Allah berupaya dengan sendirinya. Baik, sekali lagi Allah berupaya dengan sendirinya. Allah berupaya dengan sendirinya. Ya, bagus. Baik. Jadi maksud berupaya itu ada kemampuan. Allah SWT ada kekuatan. Allah SWT dengan kehebatan Allah ada kemampuan untuk berbuat apa sahaja. Baik. Dan itu menjadi satu perkara yang mustahil. Allah itu memerlukan pertolongan makhluk. Ini ulang kaji ya. Dalam makanya bila Allah SWT tidak memerlukan pertolongan makhluk, maksud Allah SWT itu maha hebat. Makanya memerlukan pertolongan dari makhluk yang lain itu adalah sifat makhluk yang lemah. Tengok tu yang Ustaz tunjukkan tu, sifat makhluk yang lemah. Qiyamuhu bighairihi. Qiyamuhu bighairihi. Ini bukan sifat Allah. Qiyamuhu bighairihi ini lawannya. Ini sifat makhluk. Kitalah nak makan. Kalau kita nak makan, kita tak pandai masak. Jadi macam mana nak ada makanan? Kita perlukan pertolongan daripada orang lain. Betul tak? Mak kita yang masak ataupun kita ada duit, maka kita pergi beli dekat kedai. Betul tak? Maknanya kita mengharapkan kepada lain. Kita tak mampu. Tapi kalau kita mampu, kita pandai masak, kita belajar, maka kita boleh. Maka itu yang menjadikan perbezaan di antara makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Kita makhluk qiyamuhu bighairihi. Kita ini tak mampu, kita memerlukan pertolongan daripada selain daripada kita, kemampuan kita. Baik, Allah SWT juga tidak bergantung kepada makhluk, bahkan makhluklah yang bergantung kepada Allah. Seperti mana Ustaz sebutkan dalam kalimat yang lepas dalam surah Al-Ikhlas. Ingat tak surah Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ayat kedua surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, betul. Terima kasih Hadiah. Okay, baik. Jadi ayat yang kedua tu, Allahus samad. Bermaksud Allah SWT lah tempat kita bergantung harap kita. Maka Allah tidak memerlukan kita, tetapi kita yang memerlukan Allah. Maka Allah itu maha sempurna, berkuasa mencipta dan mentadbir alam dengan sendirinya. Tak perlu pertolongan daripada sesiapa. Baik, maka kita juga dah belajar dalam kelas lepas, hukumnya wajib bagi Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Apa hukumnya? Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Dan untuk kita pula orang Islam, maka apakah hukum kita beriman Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi atau berupaya dengan sendirinya? Apakah hukumnya? Wajib. Wajib. Ya, betul. Pandai. Okey, baik. Wajib hukumnya kita orang Islam beriman bahawa Allah SWT itu berupaya dengan sendirinya. Okey, baik. Ini kita dah yang ni pun dalam kelas yang lepas kita dah masuk sikit. Kita dah belajar berkenaan dengan dalil naqli. Dalil iaitu bukti daripada akal yang kita boleh fikirkan. Iaitu dalam ayat yang pertama surah Ali Imran. Ayat yang kedua, minta maaf. Dan juga ini juga ialah bentuk ayat yang sama awal permulaan ayatul kursi. Ingat tak ayatul kursi? Yang kita biasa amalkan, kita baca zikir selepas solat ataupun kita baca sebelum kita sebelum kita apa? Siapa tahu? Tidur. Ya, sebelum kita tidur. Betul Shanas. Pandai betul Azri. Okey, baik. Jadi kursi amalkan tau. Okey, baik. Jadi dalam ayat itu, ayat bahagian pertama, ayat yang awal-awal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah dan dia yang hidup
dan berdiri dengan sendirinya ataupun berupaya, ada keupayaan, ada kekuatan, ada kekuasaan dengan sendirinya, tidak memerlukan kepada makhluk yang lain, tidak perlu pertolongan yang lain. Okey, baik. Maka begitu juga kita boleh fikirkan secara guna akal fikiran kita, secara logik. Mestilah Allah itu maha hebat. Zat Allah itu bersifat berupaya dengan sendirinya tanpa bantuan sesuatu apapun. Itu menunjukkan Allah itu maha sempurna. Kenapa? Jika tidak sempurna Allah, maka Allah itu kalau bersifat lemah, memerlukan bantuan dari yang lain. Makanya mustahil, mustahil. Begitu. Allah yang mencipta makhluk seluruh alam. Maka tentulah Allah tidak berhajat kepada makhluk ataupun Allah SWT tak perlukan pertolongan kita. Sebagai Tuhan yang menciptakan alam, kita ini pun sebagai manusia banyak benda yang kita tak mampu nak buat, betul tak? Dengan kekuatan yang terhad, dengan keupayaan yang terhad, banyak benda yang kita tak boleh. Tadi pun Ustaz dah bagi contoh, nak makan pun kita kena gerakkan tangan baru boleh makan, betul tak? Nak pergi basuh tangan, kemudian nak kena bersihkan bekas makanan kita. Kita kena ada kena menggunakan benda itu. Maka kalau tak ada pun tenaga ataupun anggota badan, boleh ke kita buat semua tu? Tak boleh, betul tak? Maka kita perlukan kepada ya, betul, tak boleh. Kita perlukan kepada bantuan, pertolongan dan lain-lain. Tapi maknanya kita faham bila kita belajar ini qiyamuhu binafsihi. Allah itu berupaya dengan sendirinya, maka tak perlukan pertolongan daripada sesiapa pun. Okey, baik, kita sambung kelas kita pada slide yang seterusnya. Baik, yang pertama kesan beriman. Kesan bila kita beriman ataupun mempercayai berkenaan dengan Allah SWT bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah SWT bersifat qiyamuhu binafsihi. Okey, baik, yang pertama Ustaz nak minta jannah nasuha. Jannah, sila bacakan jannah. Kesan yang ni, kesan mempercayai, apa dia itu? Yang pertama, yang Ustaz tunjukkan dengan mouse ni. Silakan jannah. Okey, sila baca jannah. Yang ini, nampak tak Ustaz gerakkan mouse tu? Menguatkan rasa kecintaan kecintaan Allah. Ya, betul. Okey, baik, bagus. Terima kasih Jannah. Okey, baik. Yang pertama, apabila kita beriman kepada Allah, kita yakin bahawa Allah SWT itu maha berkuasa. Tidak perlu kepada pertolongan makhluk yang lain. Maka itu akan menambahkan, menguatkan lagi rasa cinta kita kepada Allah. Rasa pengharapan kita kepada Allah. Kita rasa lemah, kita harap pada Allah. Kita rasa takut, kita harap kepada Allah. Kita rasa tak berdaya, kita minta tolong daripada Allah. Kita rasa sedih, kita adukan kepada Allah. Maka beritahu sebab Allah berupaya, Allah ada kekuasaan yang maha hebat. Makhluk tidak makhluk kita tak ada apa pun kuasa. Kita tak maka kita tak boleh nak bergantung harap kepada makhluk. Kita hanya boleh mengharap kepada Allah. Makhluk hanya boleh tolong sikit-sikit sahaja berdasarkan kemampuan mereka. Baik. Terima kasih tadi Jannah. Seterusnya Ustaz nak minta Syahnaz. Syahnaz, sila bacakan yang kedua. Mana video Syahnaz? Tak nampak pun muka Syahnaz. Baru nampak muka. Yang ini Syahnaz. Kagum dengan kekuasaan Allah meliputi segalanya. Ya, kagum dengan kekuasaan Allah meliputi segalanya. Maka kita akan semakin sedar dan insaf bahawa kekuasaan Allah itu maha hebat dan meliputi segalanya, seluruh alam ini yang memutarkan planet-planet, yang menjadikan bintang-bintang,
Bahkan dalam dunia kita sendiri pun, planet kita sendiri, bumi, yang menjadikan awan, langit, bumi, daratan, lautan, semuanya itu ialah di bawah kekuasaan Allah. Bayangkan macam mana ciptaan-ciptaan yang besar itu, yang hebat itu, semuanya Allah yang menciptakannya tanpa bantuan sesiapa pun ataupun apa pun. Maka kita akan Ustaz, semakin kagum dengan kekuasaan Allah. Ustaz, Ya, kenapa Hadiah? Ustaz. Ya, Kerja nak semua barang dekat dunia ni, ya. contohnya macam TV, semua alat perabot kita tu Allah yang bagi idea kan? Okey, baik. Ya, kat situ nanti dalam belajar mata pelajaran sains akan belajar nanti ataupun tak apalah, dalam akidah pun ada juga sebenarnya. Tak apa. Iaitu ciptaan manusia dengan ciptaan Allah ada perbezaan. Adapun betul juga macam Hadiah sebut tadi tu, asal bagi setiap apa yang diciptakan oleh manusia pun atas nikmat Allah. Allah yang bagi ilham, Allah yang berikan ilmu, kepandaian, kebijaksanaan kepada manusia, boleh berfikir, kalau buat macam ni jadi macam ni. Tengok macam mana bentuk kaca yang nipis je tapi boleh keluar gambar. Macam laptop kita ni, macam skrin telefon kita ni. Macam mana boleh keluar? Maka dengan kepandaian dan juga ilmu yang Allah SWT beri kepada manusia, maka dia boleh mencipta. Jadi boleh jugalah kita sebut semua ini dicipta oleh Allah. Cumanya ada bezalah ciptaan Allah yang asal ataupun yang sebenar dengan ciptaan yang Allah SWT berikan ilmu melalui manusia untuk memanfaatkannya. Contoh, itu yang dibezakan. Ciptaan Allah ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Ciptaan manusia walaupun macam kita boleh kata macam bernyawa, tapi sebenarnya tidak bernyawa lah. Dia akan ada hayat dia juga. Bateri habis ke, ataupun rosak ke dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya Ustaz nak minta Aimi. Aimi, sila bacakan Aimi. Mana Aimi? Itu dia. Okey, Aimi bacakan. Yang ketiga, kita berhajat dan berharap hanya kepada Allah. Ya, betul. Bagus, Aimi. Okey, baik. Maka kita ini berhajat dan berharap hanya kepada Allah yang utama. Tapi bukan maksud kita tak boleh nak berhajat dan juga berharap kepada makhluk. Dan juga yang Allah SWT, yang Allah SWT, makhluk lain Allah SWT ciptakan. Cumanya niat itu yang utamanya. Sebagai contoh, bila kita lapar. Bila lapar buat apa? Kita makan. Okey, baik. Jadi makan itu kalau kita makan banyak ke sikit ke, yang memberikan kita kenyang Allah. Tapi tetap juga kita perlukan kepada perkara makan tu, betul tak? Tapi kita tetap kena beriman yang memberikan kita kenyang Allah SWT. Kita sakit. Kalau kita minta doa dekat Allah, ya Allah berilah sembuh, insya-Allah dia akan sembuh juga akhirnya, tapi lambat, betul tak? Maka bila kita sakit, kita pergi ke mana? Kita pergi ke hospital, jumpa doktor, betul tak? Kita minta ubat dengan doktor supaya dapat sembuh. Maka ubat itu adakah salah? Tak salah kita ambil ubat. Itu sebagai ikhtiar kita, usaha kita. Tetapi tetap juga selepas dah jumpa doktor, selepas kita dah makan ubat, kita tetap berharap kepada Allah, ya Allah berikanlah kesembuhan. Jadinya tetap kita ini berhajat dan berharap hanya kepada Allah. Tetapi bukan bermaksud kita tak perlu berusaha dan berikhtiar. Macam Aish, elok-elok makan lollipop tu Aish. Nanti tercekik. Macam mana makan waktu kelas ni? Ish. Buang dulu tu, tanggalkan dulu. Nak tengok Aish? Tengok Aish makan lollipop. Dia tutup kamera. Ustaz gurau je. Okey, baik. Okey, seterusnya yang keempat, Ustaz nak minta Hana. Hana, sila bacakan Hana yang keempat. Yang Ustaz tunjukkan ni. Yakin.
Bacakan Hana. Yakin Allah Yakin Allah Maha maha apa ni? ber Berkuasa berkuasa mhm, tanpa tanpa tak apa Ustaz bantu bantuan bantuan sesuatu suatu ni apa ni? Yang yang lain. Okey, baca sekali lagi Hana boleh tak? Yakin Allah Maha berkuasa yakin Allah maha berkuasa tanpa bantuan tanpa bantuan sesuatu yang lain. sesuatu yang lain. Okey, baik. Terima kasih Hana. Okey, jadi bila kita percaya bahawa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, berupaya dengan sendiri, maka kita yakin Allah itu Maha berkuasa tanpa bantuan sesuatu yang lain. Kalau tidak, tentulah maknanya Allah itu tidak hebat kalau mengharapkan kepada bantuan sesuatu yang lain. Seperti mana dalam surah tadi juga, surah Al-Ikhlas. Ayat terakhir dia, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun makhluk yang sekufu. Dalam bahasa Arab maksud dia sekufu. Dalam bahasa Melayu kita boleh terjemahkan maksud tu yang sama taraf, yang sama hebat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada kesan jika kita ingkar. Kesan jika kita ingkar ataupun kita tak nak beriman bahawa Allah SWT itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Baik, Aish, sila bacakan yang pertama, Aish. Tekan mikrofon, Aish, tak dengar lagi suara. Ustaz. Okey, silakan. Rusak Rasa apa? Iman. Atau ni. Ni tanda atau apa ni? Atau kafir. Aish nampak tak? Aish boleh baca tak? Rosak iman atau kafir atau murtad. Murtad. Okay, baik. Tak apa. Baik, terima kasih Aish. Baik, apa yang dimaksudkan dengan ini? Rosak iman maksudnya keimanan kita. Kita tak yakin dan tidak percaya kepada kehebatan Allah. Kafir ini maksudnya keluar daripada Islam. Orang yang tak percaya, tidak beriman Allah ada sifat-sifat yang ini, maka dia akan jadi jatuh kafir. Maksudnya kafir ini terkeluar daripada Islam. Begitu juga dengan murtad. Maksud yang sama. Makanya kita sebagai orang Islam wajib kita beriman Allah SWT bersifat qiyamuhu binafsihi. Baik, seterusnya yang kedua, Ustaz nak minta Azri. Azri, sila bacakan poin yang kedua. Yang mana Ustaz? Ini yang kedua ni, nampak tak Ustaz tunjukkan? Oh ni. Tidak mana video Azri? Tak nampak muka Azri. maaf. Okey, bacakan Azri, silakan. Tidak mendaki ni huruf pa. mendapat ya.
Keredaan. keredaan Allah. Ya, betul. Baik, bagus Azri. Baik, yang kedua bila kita engkar, kita tak yakin dan tak percaya Allah itu maha hebat, maka kita tidak mendapat keredaan Allah. Kita tak dapat keredaan Allah. Apatah lagi bila kita tak yakin Allah itu berkuasa, bagaimana Allah nak reda kepada kita? Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, Ustaz nak minta Muhammad Rafiuddin. Muhammad Rafiuddin, sila bacakan yang ketiga. Tidak Ni, yang ini menganggap. Menganggap. Menganggap Allah itu lemah dan memerlukan pembantu. Ya, baik. Sekali lagi biar lancar baca. Menganggap Allah itu lemah dan memerlukan pembantu. Ya, baik. Bagus. Terima kasih Muhammad Rafiuddin. Baik, maka bila kita tidak beriman ataupun engkar Allah itu maha berkuasa, kita akan anggap Allah itu lemah dan memerlukan pembantu. Padahal benda itu tidak betul. Dan yang terakhir, Ustaz nak minta siapa lagi yang tak baca? Hadiah tak baca lagi. Asim. Asim, sila bacakan Asim yang terakhir. Mana Ahmad Asim? Tak ada ke? Ahmad Asim ada? Asim ada tak? Asim ada? Ke tak ada dalam kelas ni? Asim? Asim kena tekan mikrofon Asim. Okey, baik. Silakan Asim baca yang terakhir itu. Berhajat. Berhajat dan berharap dengan makhluk. Ya, baik, betul. Maka bila kita ingkar bahawa Allah itu tidak berkuasa, kalau kita anggap Allah itu, kita beriman Allah itu tidak berupaya, maka kita akan berhajat dan berharap dengan makhluk semata-mata. Padahal seperti Ustaz terangkan tadi, boleh tak kita mengharapkan makhluk? Bukan tak boleh kita mengharapkan, kita boleh minta bantuan daripada makhluk yang lain, tapi tetap juga akhirnya yang menentukan segala-galanya ialah Allah. Kita nak kenyang, kita nak sehat, kita nak tidur dengan lena, kita dapat rehat, kita segala-galanya lah. Maka kita akan minta kepada Allah. Dan bila Allah SWT izinkan, barulah kita akan dapat dan rasa semua itu. Okey, baik. Jadi insyaAllah selesai kelas kita untuk saja akidah. Sambungan daripada kelas yang lepas. Qiyamuhu binafsihi. Baik, jadi insyaAllah saya akan tuliskan nanti, tinggalkan kerja untuk dilengkapkan dalam buku latihan akidah. Ada tak buku latihan akidah warna pink tu? Ada. Nak buat buku surat berapa Ustaz? Muka surat berapa ya? Muka Ustaz tertinggal pula. Cuba tengok ada tak tajuk bahagian latihan untuk Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Nanti Ustaz akan tuliskan juga dalam mesej lah, dalam grup nanti. Okay, baik, nanti Ustaz nak minta murid-murid semua buat latihan dalam buku tu. Daripada muka surat apa, ada tak yang dah buka muka suratnya? Tak ada? Tolong Ustaz, muka surat apa? Ada, tak ada? Okey, baik, tak apa. Nanti Ustaz akan tulis juga dalam grup. Boleh buat latihan semua muka surat yang dalam buku latihan untuk tajuk ini. Tajuk Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Okey, baik. Seterusnya ada apa-apa soalan? Silakan kalau ada yang nak bertanya soalan. Kalau tidak, kita tamatkan kelas kita. Tak ada Okey, baik. Kalau tak ada, Ustaz tinggalkan pesanan. Jangan lupa semalam Muallimah Balkis dah bagi tahu berkenaan dengan Maharajan Amal Islami, betul tak?
Jadi jangan lupa setiap murid kena masuk walaupun satu acara. Pilih Azri nak masuk apa Azri? Syahna nak masuk apa? Kat mana? Boleh. Nak masuk apa? Nak bagi tahu kat mana? Nanti esok petang ni nanti Mu'alimah akan post kat dalam grup kelas. Nanti minta Mak Ayah tolong tengokkanlah macam mana cara nak daftar, macam mana nak tulis nama untuk masuk pertandingan apa syarat-syarat dia. Petang nanti Mu'alimah akan Petang ni tuliskan. pukul berapa Ustaz? Tunggu je nanti Mu'alimah akan keluarkan. Ustaz tak tahu pukul berapa. Hadiah kalau boleh join hadiah walaupun satu acara tak apa. Setiap murid yang sisa tak walaupun satu